Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, mari kita lihat dahulu apakah itu konsep merungkai kurikulum. Hari ini sebenarnya kita mau berlatih bagaimana mau merungkai kurikulum. Sebelum itu, sebelum kita berlatih, kita lihat dulu apakah konsep merungkai kurikulum. Okey. Merungkai kurikulum merupakan satu strategi untuk guru mengenal pasti kemahiran dan pengetahuan kandungan yang diperlukan dalam mata pelajaran untuk memastikan murid dapat belajar dengan jayanya. Dan proses dalam bilik darjah tentang perkara yang murid perlu tahu dan boleh lakukan bagi sesuatu mata pelajaran. Okey, kita teruskan kepada merungkai. Hari ini saya akan memberikan contoh pembelajaran murid matematik tahun 2. Bidang pembelajaran nombor dan operasi, tajuk nombor bulat hingga 1000. Okey, jadi apa yang kita perlukan dalam merungkai kurikulum adalah DSKP. So itu namanya merungkai kurikulum. Okey, dalam DSKP kita ada standard kandungan dan standard pembelajaran. Jadi, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ya, rakan-rakan guru. Okey, kalau kita lihat di sini, senang saja merungkai ini, sangat mudah sebenarnya, sebab tujuan kita merungkai ini kita mau melihat apa yang kita kena ajar pada murid dan apa yang murid kena tahu. Okey. Kita ada standard kandungan, standard pembelajaran. Jadi di sini kita lihat apakah standard kandungannya? Oh, nilai nombor. Okey, kemudian kita fokus kepada 1.1 dahulu ya, rakan-rakan guru. Memang kita kena buat satu persatu. Kemudian dalam 1.1 itu kita ada 1.11. Nampak? Kemudian 1.12. Jadi kita ambil saja ni, kita masukkan ke dalam ini. Jadi kita telah nampak beginilah keadaannya. Dan yang saya kuningkan ini adalah kemahiran ataupun kata kerja. Maksudnya kita mengenal pasti mana satu kemahiran, mana satu pengetahuan. Okey, kemahiran itu adalah kata kerja di sini, iaitu menamakan, membaca, menyebut, memadan, menentukan, menunjukkan, membandingkan, menyusun, semuanya kita ambil daripada standard pembelajaran. Kemudian, dari mana datangnya pengetahuan? Pengetahuan ini datangnya dari sini. Nampak? Nombor sehingga 1000. Sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, nombor dalam perkataan. Kemudian nombor dalam bentuk angka. Maksudnya sampai kita keluarkan. Maksudnya ini yang kita kena kenal pasti. Apakah kemahiran yang murid harus capai dan pengetahuan yang murid kena ketahuilah selepas PDP. Okey, kemudian setelah kita membuat itu, okey, kita kembali. Okey, masih lagi kita SK yang sama 1.1. Cuma kali ini kita fokus kepada hanya 1.11 sahaja. Kalau rakan-rakan guru perasan tadi, kan 1.12 di sini. Ada 1.11, 1.12. Tapi selepas itu kita akan buat satu-satu. Maksudnya kita mulakan dengan 1.11. Okey. Jadi di sini okey, SK-nya sama nilai nombor. Okey, kita ambil 1.1 menamakan nombor hingga 1000 dan seterusnya di bawah ni lah. Jadi kita lihat di sini dari segi pengetahuan. Pengetahuan yang ingin dicapai itu nombor hingga 1000. Nombor dia tidak kata nombor 1000 ya, nombor hingga 1000. Okey, dan kita lihat apakah konsep mikro dan makro. Okey, mikro menyebut nombor yang disukai murid hingga 1000. Menulis nombor yang disukai murid. Maksudnya mikro ni selalunya dalam konteks yang kecil lah. Maksudnya yang konteks itu selalunya di dalam kelas lah. Maksudnya isu yang di dalam kelas. Kemudian makronya mungkin contohnya adalah so ini kan budak darjah 2. Kalau kita mau cerita tentang satu dunia macam agak sukar juga boleh, tapi maksudnya kita cuba memberikan yang realistik lah. Contohnya kalau makro ni kan lebih luas. Kita pergi ke keluar kelas, meminta murid menganggar jumlah bilangan murid secara keseluruhan di sekolah tersebut. Itu contoh makro. Okay? Untuk SK inilah dan SP ini. Okay, kemudian kita sekali lagi kita melihat kemahiran yang ada di dalam SK dan SP ini. Okay. Kemahiran yang ada adalah di sana menamakan.
kemudian membaca, menyebut, memadan. Maksudnya ini antara yang kita akan tekankan di dalam pengajaran kita di dalam kelas. Maksudnya bila kita merungkai, kita tahu apa yang kita kena ajar kepada murid dan apa yang murid kena tahu. Okey. Seterusnya. Okey, setelah kita berjaya tadi bahagian itu, kita pergi ke bahagian perkembangan pembelajaran. Ini sama kan macam tadi, dia macam pengulangan yang di sini ya. Jadi sekarang kita berfokus kepada perkembangan pembelajaran ini, maksudnya apa yang mau diajar. Maksudnya ini tindakan siapa? Tindakan guru. Jadi apa yang mau diajar di sini? Menamakan nombor hingga 1000, membaca nombor yang diberikan dalam perkataan, menyebut nombor yang diberi dalam bentuk angka, memadan angka dengan namanya dalam perkataan. Jadi untuk hasil pembelajaran ini lebih kepada muridlah. Kenapa saya, kenapa aku murid perlu belajar standard pembelajaran ini. Saya belajar mengenai nombor hingga 1000. Saya belajar membaca nombor dalam perkataan. Saya belajar menyebut nombor diberi dalam angka. Saya belajar memadan angka dengan namanya dalam perkataan. Ini semua kita ambil daripada sini. Betul kan? Cuma kita tambah perkataan saya belajar. Okay? Kerana ini adalah untuk murid. Kemudian, apakah kriteria kejayaan yang harus dicapai? Jadi daripada hasrat pembelajaran ini, daripada SP ini, kita boleh mengeluarkan apakah KK yang kita capai. Di sinilah ada fungsinya juga pembelajaran terbeza ya rakan-rakan guru. Dalam kelas kita tu ada murid yang lemah, belum menguasai. Jadi tidak semestinya kita terus sampai 1000. Maksudnya apa yang kita berikan kemahiran atau pengetahuan yang ingin kita sampaikan itu sampai 1000. Kita mungkin boleh bermula dengan saya menamakan nombor dalam perkataan hingga 10. Maksudnya hingga 10. Okey. Kemudian saya menamakan nombor dalam perkataan hingga ratus. Saya menamakan nombor hingga 1000. Jadi kemudian saya membaca nombor dalam perkataan. Mungkin boleh tambah lagi, saya membaca nombor dalam perkataan hingga 10 contohnya kan. Saya boleh menyebut nombor yang diberi dalam bentuk angka. Saya boleh memadankan angka dengan namanya dalam perkataan. KK itu adalah menyambut daripada ini. Maksudnya di sini ni kita akan ambil daripada sini. Maksudnya sebenarnya merungkai kurikulum ni tujuannya supaya kita lebih memahami, okey, apakah kemahiran yang murid kena ketahui dan pengetahuan yang harus murid dapat setelah belajar tajuk di SK nilai nombor 1.1 ini. Jadi harap-harap penerangan saya untuk merungkai kurikulum ini sangat clear lah. Jadi kalau kita tengok di sini, ini contoh ya borang untuk latihan merungkai kurikulum. Kita ada satu bahagian, kemudian kita ada 2 bahagian, kemudian seterusnya kita ada 3. Seolah-olah macam ada 3 step lah kan, supaya kita tidak rasa banyak. Sebab kalau kita nampak SK dan SP ini sebenarnya dia berulang kan, berulang. Kemudian di sini dia berulang lagi di sini, tetapi perkara yang harus diketahui di sini macam mana kita mengeluarkan hasil pembelajaran dan kriteria kejayaan itu. Begitu juga di sini tadi, untuk yang bahagian pertama tu untuk kita mengenal pasti kemahiran pengetahuan, dan kemudian di sini untuk kita melihat dari konsep mikro dan makronya. Okey, dan apakah kemahiran yang ada macam berulang lagi di sini untuk pengukuhan. Jadi inilah dia merungkai kurikulum. Semoga video yang saya berikan ini dapat membantu rakan-rakan untuk especially ya ketua-ketua panitia untuk membantu rakan-rakan di sekolah
membuat PLC bagaimana merungkai kurikulum ini dan akhirnya menghayati kenapa kita kena merungkai kurikulum ini. Terima kasih semua. Jika ada kekurangan, insya-Allah mungkin akan ada video yang seterusnya.